Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami rindu diubahkan seturut dengan firman-Mu. 这就是我们渴望的，主耶稣，我们渴望被你更改。 Maka tatkala kami belajar merenungkan firman-Mu, kami rindu firman-Mu itu mengubahkan kami. 在我们学习你的话语，我们渴求你的话语改变我们， Mengubah cara kami berpikir dan juga mengubah cara kami bertindak. 改变我们思考，改变我们行动。 Kami mohon Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar tetapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu. 我们渴求圣灵改变我们，不只是听，但是我们可以行动。 Tolong kedua hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Engkau pakai sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. 赦免我们两个你的仆人，使用我们，所以我们可以荣耀你的名。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉圣耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿们。 Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 弟兄姐妹，我们一起打开圣经创世纪第3章1到6节。 Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. 创世纪第3章第1节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti akan di dalam bahasa Mandarin. 首先我再用印尼文读，然后再用中文读。 Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. 创世纪第3章第1节，耶和华神所造的，唯有死比田野一切的活物更狡猾。时对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对时说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见那棵果树的果子好食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。 Saudara, sepanjang Minggu Prapaskah kita akan merenungkan tema-tema dari satu tema besar, yaitu dari debu kepada kemuliaan. 我们从四旬节的季节里面，我们一直思考。首先，我们思考的是从尘埃到尘埃。 Dan 2 minggu ini saudara kita sudah mempelajari tentang, minggu pertama kita mempelajari tentang dari debu kembali kepada debu. 这2周里面，我们已经
了解了。第一就是尘埃到尘埃。 Nah, minggu lalu kita juga mempelajari tentang bagaimana kemudian manusia yang dari debu itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. 上个礼拜我们也学习到了人是怎么样从神的形象样式所造的。 Nah, dari dua perenungan itu saudara kita menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah juga meminta kita manusia ciptaannya ini untuk memiliki relasi yang dalam dengan Dia, dengan sesama dan juga dengan alam ciptaannya. 从那个2周里面，我们了解到，我们必须要一直在学习，我们必须要有一种关系跟神，我们的造物主有关系。 Dan hari ini kita akan belajar bagaimana manusia yang diciptakan seturut gambar rupa Allah itu kemudian mengambil jalannya sendiri, yakni berdosa. 所以我们今天要思考的是，我们人类被造的人，从尘埃造的，怎么样自己走到罪恶里面。 Nah, saudara ngomong-ngomong soal dosa, kira-kira waktu saya ngomong dosa, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? 那我在思考罪恶的时候，我说的罪恶，兄弟姐妹怎么样形容这个罪恶呢？ Terus saya percaya istilah dosa itu bukan istilah yang asing di telinga kita, bukan? 我相信罪恶不是非常陌生的字眼。 Cuma apakah kita benar-benar sungguh memahami arti dari kata dosa itu sendiri? 我们是真的了解罪恶的字眼吗？ Nah, saudara, pada waktu membahas tentang dosa, umumnya orang akan mengaitkan dosa itu dengan dua hal. 在我们讨论罪恶的时候，通常人们就会分成2个事情。 Yang pertama, saudara, dosa itu dikaitkan dengan sebuah perbuatan atau tindakan yang merugikan, merusak di sekitar. 第一件事情，我们把它常常连接到罪恶，就是有害别人的事情。 Kalau saya membunuh seseorang, maka itu dosa karena saya merugikan orang lain. 如果我杀害别人，那就是罪恶，因为我迫害了别人。 Kalau saya mencuri, maka itu dosa karena saya mengambil yang bukan punya saya dan merugikan orang lain. 如果我偷窃，那就是罪恶，因为我的行动有害于人。 Nah, masalahnya saudara, ada perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan orang lain, tetapi kita tahu bahwa itu berdosa. 但是呢，有一些事情都是跟害别人没有关系，但是我们知道那是罪。 Contohnya seorang anak yang sedang ujian, dia menyontek jawaban temannya. 比如说，一个学生在考试的时候，他偷窥他朋友的， Dia tidak memaksa temannya untuk memberikan jawaban. 他没有逼迫他朋友给他， Tidak sengaja terlihat. 不小心看到， Dosa nggak, saudara? 有罪吗？ Nggak sengaja loh. 不小心哦， Bukan saya paksa dia, lu kasih jawaban, nggak kasih jawaban, awas ya. Nah, nggak gitu, saudara. 我没有逼迫他，你给我考卷的题目，我没有这样逼迫他。 Nah, kita pikirkan lagi, saudara ya. 让我们一起思考。 Nah, saudara, yang kedua, orang mengaitkan dosa itu ada ukurannya. 第二件事，我们常常把它论为可衡量的。 Jadi kalau ngomongin dosa itu selalu dibagi, ada yang kecil, sedang, besar, sangat besar. 如果我们讨论罪的时候，我们常常说有分小的、中等、大的罪恶。 Kalau nyontek, dosa kecil apa dosa besar? 如果偷窥是小罪或大罪呢？ Apa Bapak Ibu? 什么呢？ Nggak mau jawab ya, takut ya. 大家都不愿意说。 Kalau korupsi dosa kecil apa dosa besar? 如果贪污呢，是大罪或者是小罪呢？ Saudara, kita langsung mengklasifikasikan secara tidak sadar, betul? 我们不知不觉就把它分成中小大。 Bohong itu kecil. 谎言是小的， Kalau korupsi itu besar. 贪污是大的。 Ini bohong untuk kebaikan loh. 这个是小谎言， Bohong putih. 白色谎言。 Apa betul saudara ada bohong putih? 真的有
白色谎言吗？ Saya nggak pernah dengar ada bohong putih, dengarnya bawang putih, saudara. 我没有听过，我只是知道 Tetapi saudara, karena dua kaitan ini, akhirnya cara kita melihat dosa itu menjadi keliru, saudara. 因为这两件事情让我们对罪恶的认知模糊掉了， Dan kita akan merasa bahwa Tuhan itu nggak adil. 让我们觉得神是不公平的。 Karena dosa yang kecil, hukumannya sama sama yang dosa yang besar. 因为小的罪跟大的罪，它的惩罚是一样的。 Di dalam kitab Roma dikatakan, upah dosa ialah maut. 罗马书里面提到，罪恶的工价乃是死。 Jadi kalau bohong putih tadi, yang kita bilang bohong putih ya, padahal nggak ada bohong putih, saudara, itu hukumannya maut, lalu yang korupsi juga hukuman maut, mendingan saya korupsi sekalian. Betul nggak, saudara? 如果我们说小谎言是罪，它也是死罪，那我不如贪污算了。 Saudara, karena kita keliru memahami tentang dosa, akhirnya itu mempengaruhi cara kita bersikap dan bertindak. 因为我们对罪的错误的认知，所以影响了我们行动。 Maka saudara nggak usah heran kalau ada orang yang harus hidup di dalam dosa. 所以我们就不奇怪了，如果有一些人一直活在罪恶里面， Karena dia merasa ini kecil kok dosanya, jadi terus saja dilakukan. Orang kecil kok, bukan yang gede, kecil ini. 因为他觉得它是小罪，不是大的。 Nah saudara, apakah Alkitab mengajarkan demikian? 圣经里面是这样教导我们吗？ Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, jelas Alkitab tidak pernah berkata demikian. 如果我们重新看圣经，神没有这样教导我们。 Saudara, Alkitab tidak pernah mendefinisikan dosa hanya terkait kepada perbuatan atau tindakan yang merugikan orang lain. 圣经从来没有定罪与有害于的行为或者大小。 Saudara, Alkitab juga tidak pernah kemudian mengatakan bahwa dosa itu ada ukurannya, ada dosa kecil, ada dosa besar, dosa sedang, dan sebagainya macamnya. 圣经里面也从未定义过罪有大与小的之分。 Waktu kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, dikatakan demikian, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran, apa saudara? Hukum Allah. 约翰一书中第3章第4节说：“凡犯罪的，就是违反律法；违背律法就是罪。” Jadi saudara, dosa tidak hanya terkait dengan tindakan yang merugikan. 所以罪恶不只是关联在有害于别人， Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah dosa. 乃是违背神的律法的，就是罪。 Saudara, banyak bagian dalam Alkitab yang menjelaskan akan definisi dosa ini. 很多圣经的部分都是定义这个罪恶。 Di dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa kamu dilarang berzina. 神在传圣经的时候，他说你不可以。 Dan Yesus berkata, kalau seorang melihat seorang wanita dan kemudian mengingini dalam hatinya, ia sudah berdosa. 在我们看到别的人的妻子，然后我们心里渴望他，就是罪恶了。 Saudara, dosa bukan hanya terkait dengan tindakan saja. 罪恶不只是在行动方面而已， Bahkan baru mengingini saja, situ sudah berdosa. 你只要想要就已经罪恶了。 Karena dengan mengingini kamu sudah melanggar hukum Tuhan. Jangan mengingini milik sesamamu, istrinya, ladangnya, apapun yang dipunyai sesamamu. 你只要想要别人的，他的妻子、他的田地，所有的东西都不可以， Dan semua pelanggaran itu adalah dosa. 那些都是罪恶。 Saudara, maka waktu kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana manusia yang diciptakan Tuhan sedurut dan gambarnya ini sudah melakukan pelanggaran. 所以当我们看创世纪第3章第1到第6节，人被造以神的形象样式，怎样违反神的律法？ Tuhan meminta mereka untuk
menaati perintah Tuhan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. 神命令他们不要吃分辨善恶的果树上的果子， Tetapi sayang sekali mereka melanggar perintah Tuhan itu dengan memakannya. 但是可惜了，他们违背了律法，他们把果子吃了。 Maka jelas saudara, pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa dan upah dosa ialah maut. 所以我们知道，乃是违背律法的就是罪，然后罪的惩罚就是死。 Nah saudara, waktu kita kemudian tadi berpikir bahwa dosa punya tingkatan, punya ukuran, 在我们想，罪恶有大小之分的时候， maka kita akan berkata yang dilakukan Adam sama Hawa itu kecil. 那我们就想说，亚当夏娃所犯的罪很小， Cuma makan satu buah loh, 只有吃一个果子， bukan satu pohon, 不是一棵树， apalagi satu kebun. 也不是一个整座田， Cuma satu buah tapi hukumannya kok mati. 只有一个果子，为什么惩罚是死？ Maka kita nggak bisa masuk di dalam pikiran kita, kenapa begitu? 所以我们没有办法思考为什么这样。 Tetapi balik lagi saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum Tuhan, apapun bentuknya, itu adalah dosa dan dosa upahnya adalah maut. 所以很清楚的知道，违背神的律法的就是死亡。 Jadi ini bukan masalah besar kecilnya hal yang dilakukan, tetapi pelanggaran yang sudah dilakukan. 所以不是大小之分，就是违背律法的事。 Dan saudara perhatikan bahwa Tuhan memandang serius masalah pelanggaran ini. 然后神也是非常看重这个违背律法的事 Yang。mungkin kita pikir sangat kecil yang dilakukan oleh Adam, tapi dampaknya sangat besar. 我们想亚当夏娃做的非常小的动作的罪恶，但是影响非常大。 Adam bukan hanya diusir dari Taman Eden, tetapi kemudian hari ini kita, keturunan Adam pun mengenyam sebuah status yaitu orang berdosa. 不只是亚当夏娃被轰出去了，但是我们到这一代也是背了罪恶。 Lalu kemudian ada orang-orang yang berkata, bukankah Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? 上帝不是赋予人类自由意志吗？ Kalau ada kehendak bebas, artinya manusia bebas dong melakukan apapun. 如果有自由意志，那不代表人们都可以自由的行动吗？ Nah, saudara, ada banyak orang keliru memahami tentang kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia. 我们很多人都非常误解了自由意志的意思。 Saudara, kehendak bebas adalah bahwa kehendak manusia itu tidak berada di bawah paksaan lain. 自由意志的意思是，人的想法不受别人控制。 Dengan kehendak bebas, manusia bebas memilih apa saja yang ia ingin lakukan di dalam batasan kemampuannya. 自由意志里面，人们都有办法自己选择他想要做的是什么，在他的能力范围内。 Nah, saudara, cuma kita perlu hati-hati di dalam hal ini karena kehendak bebas itu tidak identik dengan kemampuan. 我们在这方面必须要小心，因为自由意志不代表能力。 Saudara, kita suka mencampurkan antara kehendak bebas dengan kemampuan. 这两件事情我们常常混淆了。 Saudara, manusia bebas memilih yang baik dan yang jahat. 人们可以自由的选择行善或恶， Tetapi tidak sama dengan kemampuan untuk melakukan. 但不等于可以有能力做。 Seringkali orang suka berkata demikian, saudara. Oh, kalau seorang punya kehendak bebas, artinya dia mampu loh melakukan yang baik atau yang jahat. 如果常常人说，如果他有自由意志，那他代表可以自己选择行善或作恶。 Nah, saudara, ini tidak sama. 但这不代表一样。 Seorang punya kemerdekaan belum tentu dia punya kemampuan. 他有自由意志，但他不一定有能力。 Saya kasih contoh. 有个例子， Ikan bebas berenang di dalam air. 鱼非常自由的游，它在水里游走， Tetapi ikan tidak mampu hidup di atas air. Setuju? 但它不能活在地上。 Maka kebebasan tidak sama dengan kemampuan. 所以自由意志不代表有能力。 Saudara, orang berpikir kalau manusia bebas berarti ya bisa dong melakukan apa saja sesuka hatinya tanpa ada diperintahkan oleh orang lain.
如果人们有自由意志，不是他有非常自由的做任何事情吗？ Nah ini yang keliru saudara, saya mau beresin dulu. Kehendak bebas tidak sama dengan kemampuan. 所以这个是错误的，因为它不代表他 Saudara, 能力。 pada waktu Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya, 在神创造人类以他形象样式创造的时候， saudara, Tuhan bukan hanya menempatkan manusia di Taman Eden untuk mematuhi perintahnya, 他不是只有把亚当夏娃放在伊甸园，然后遵守他的律法， tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia 他也赋予人们自由意志， dan kemampuan untuk melakukan yang benar dan menolak yang jahat. 以及能力行善和拒绝做罪恶。 Sehingga saudara kemudian kalau kita membaca kisah kejadian pasal 3 tadi, kita melihat iblis tidak bisa memaksakan keinginan hatinya kepada manusia. 所以，当我们看创世纪第3章第1到5节的时候，我们看到，魔鬼不能强迫他们做他们的罪恶。 Maka yang dilakukan oleh iblis hanya rayuan, merayu saja. 所以，魔鬼只有办法引诱他们。 Dan saudara perhatikan tadi di dalam bacaan kita bahwa kemudian manusia itu, Hawa dan Adam itu, mereka mengambil sebuah keputusan untuk memetik buah dan memakannya. 所以亚当夏娃做了决定，他摘了果子，然后吃了。 Tetapi saudara problemnya adalah sebenarnya Adam dan Hawa punya kemampuan untuk menolak ajakan si iblis. 问题是，那时他有能力拒绝魔鬼的引诱。 Tetapi dia tidak menggunakan kemampuan itu, dia hanya menggunakan kehendak bebasnya untuk kemudian mengambil apa yang dia mau. 但是他没有做，他只是用他的自由意志来决定作恶， Hingga akhirnya saudara kemudian manusia jatuh di dalam dosa. 然后人类就犯罪了。 Kita memilih jalan kita sendiri. 我们自己选择的路， Dan itulah yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa kita semua ini sesat. Kita mengambil jalan kita sendiri. 所以也是来说，我们就是做罪恶了。 Dan saudara ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia masih memiliki kehendak bebas, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang benar. 当我们犯罪的时候，我们还是有自由意志，但是我们已经没有能力拒绝罪恶了。 Karena dia tidak punya kemampuan untuk melakukan yang benar, maka keinginan hatinya selalu ingin melakukan yang jahat. 因为他没有办法行善了，所以他的心总是要犯罪。 Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima berkisah tentang kemudian Tuhan mau menurunkan air bah. 创世纪第6章第5节有一个说，神要下了洪水。 Sebelum Tuhan menurunkan air bah, saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala, saya kasih garis bawah di situ, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka saudara dikatakan Allah menyesal telah menjadikan manusia. 在那里面提到了神，后悔了，创造人。 Dan saudara kemudian kita tahu bahwa peristiwa air bah itu melenyapkan begitu banyak manusia dan juga binatang di bumi ini. 我们知道那个洪水事件已经灭掉了很多人类还有动物。 Tetapi setelah peristiwa air bah, pasal 8, Kejadian pasal 8 ayat 21, sebelumnya Nuh kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan kemudian dikatakan ketika Tuhan mencium bau persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. 在创世纪第8章21节的提到，耶和华闻那香气之气，就心里说：我不再因人的缘故诅咒他，从小时就心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。 Saudara perhatikan, peristiwa yang besar terjadi pun tidak mengubah keinginan hati manusia untuk melakukan yang jahat.
那个洪水事件非常大了，但是那个也没有改变人们的行恶念的。Nah, sebagai orang-orang yang berdosa, saudara, dari kecil kita nggak pernah diajari untuk melakukan perbuatan dosa, tapi ada terbesit dalam hati kita untuk melakukan yang jahat, betul? 我们从小没有被教导作恶，但是我们心里就犯罪了。 Banyak orang tua yang berkata, saya nggak pernah ngajarin anak saya bohong loh, tapi dia bohong loh. 很多大人们都说我们没有教过我的小孩欺骗，但是他会欺骗了。 Saya tidak pernah ajarin anak saya merusak mainan saudaranya, tapi dia marah, dia rusak semua mainan. 我从没有教过小孩破坏别人的玩具，但是他会做。 Saudara, keinginan manusia selalu ingin melakukan yang jahat. Kenapa? Karena dia sudah hilang kemampuan untuk menolak yang jahat itu dan melakukan yang benar. 人的意念总是要行恶，因为他没有了能力行善。 Nah, saudara, kalau saudara pernah nonton film Joker, 如果弟兄姐妹有看过小丑的电影， di dalam posternya itu tertulis, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. 它里面有说，坏人是受伤的好人。 Selama ini dia hidup baik-baik, tapi kemudian begitu banyak cercaan, hinaan yang dia terima, akhirnya dia berubah jadi jahat. 他一直以来都好好的活着，但是因为受到很多侮辱，所以他变成了坏了。 Bahkan dia lebih jahat dari orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. 他比别人更坏， Dia bisa membunuh orang sambil tersenyum dan tertawa. 他可以杀害别人，然后围着微笑。 Saudara, kalimat orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, menurut saya itu hanyalah sebuah pembenaran atas sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. 坏人是受伤的好人，我认为是合理化。 Waktu saudara dan saya disakiti, waktu saudara dan saya tidak dihargai, waktu saudara dan saya tidak dihormati, bukankah di dalam hati kita berpikir, satu hari gua bales lo? 在我们被侮辱时、被看轻时，我们不是说有一天我要报复你吗？ Waktu saudara dan saya tidak dianggap, waktu saudara dan saya kemudian disepelekan atas segala hal yang kita kerjakan, kita berkata, satu hari gua buktiin. 当我们被低估、不被考虑的时候，我们常常会说：“有一天，我证明给你看。 Kalau sampai kamu datang mohon-mohon, saya nggak akan tolong kamu. Betul nggak saudara? ”即使你祈求，我不会帮助你。 Oh, di sini nggak ada. 这里没有， Ya, nggak ada yang mau ngaku. 没有承认， Saudara, itulah manusia yang berdosa. 这就是人的罪恶。 Kita lebih suka membenarkan diri kita dan menyalahkan orang lain atas perbuatan yang kita lakukan. 我们喜欢把罪恶过犯给别人。 Seorang suami yang kedapatan selingkuh, dia berkata, saya ini selingkuh gara-gara kamu. 有一个丈夫他出轨了，他说：“我因为你出轨， Kamu sih nggak jadi istri yang baik. Coba kalau kamu jadi istri yang baik, saya nggak mungkin selingkuh. 因为你没有变好的妻子，所以你让我出轨。” Seorang anak yang kedapatan kemudian melakukan hal yang keliru. Dia berkata, ini karena papa mama nggak perhatiin saya sih, makanya saya jadi begini. 有一个小孩他做错了，他就会怪他父母没有给他照顾。 Seorang pegawai yang kedapatan mengambil uang perusahaan. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia berkata, salah sendiri, kenapa bos percaya sama saya? 一位腐败的经理说：“我拿了公司的钱，那是老板的错，因为太信任我了。 Coba kalau bos nggak percaya sama saya, nggak bakal uangnya saya ambil. 如果老板不信任我，不可能拿那个钱。” Dan tentu saja ada banyak kalimat-kalimat lain yang keluar atas pembenaran-pembenaran yang kita lakukan terhadap kejahatan kita. 还有很多句子都合理化我们所做的罪恶。 Saudara, bukankah semuanya ini akhirnya menunjukkan bahwa sejatinya kita adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemampuan untuk melakukan yang benar? 难道这些事情不是显示我们实际上在生命已经失去了拒绝罪恶的人吗？
Betul, manusia yang berdosa masih memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebasnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang benar, hanya melakukan yang jahat. 我们还是有自由意志的，但是我们的能力已经失去了行善的能力。 Saudara, mari kita menyadari hal ini. 我们来认清这个事情， Saudara, betapa seriusnya dosa di hadapan Tuhan. 罪恶非常严重，在神的面前。 Saudara, kalau tidak serius, Tuhan tidak perlu mengutus putranya yang tunggal turun ke dalam dunia buat mati akibat karena dosa yang kita lakukan. 如果不是这么的严重，神不会差派他的唯一的儿子来到世界拯救我们。 Saudara, kalau masalah dosa begitu sepele, Tuhan cuma cukup utus nabi-nabi saja. Nggak perlu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. 如果非常的轻，那他就差遣他的祭司们，不需要他的自己的亲儿子。 Tetapi karena masalah dosa begitu serius, Tuhan sangat serius, saudara. Sampai dia datang ke dalam dunia, dia tidak mau saudara dan saya terus hidup di dalam dosa. 但是因为非常的严重，所以主差遣他的儿子来到世界上。 Dosa itu seperti kanker yang menjalar, terus-menerus menggerogoti seluruh kehidupan manusia. 罪恶就如同癌症，在我们的生命里头。 Dan seringkali tanpa sadar, saudara, kita selalu coba membenarkan dosa yang kita lakukan dan membandingkannya dengan orang lain. 不知不觉中，我们常常合理化我们的罪行，然后常常评判别人。 Saya tahu sih yang saya lakukan salah, 我知道我自己做的是错的， tapi masih mending lah. 但是还好， Dia lebih banyak dosanya. 他更多。 Seringkali kita kayak gitu kan ya. 我们常常是这样的。 Masih mending loh, saya tuh cuma korupsi 5 juta aja. 我只是贪污5条罢了， Teman saya 5.000 dolar. 我的朋友5000块美金， Lebih banyak, saya masih dikit. 多的多了，我还小， Saya mah kecil-kecilan aja lah. 我小小的而已。 Saudara, kita lupa bahwa sejatinya dosa itu begitu mengerikan. 我们常常忘记罪恶非常的严重。 Ada seorang yang menggambarkan tentang betapa mengerikannya dosa. 有一个人把他讲了罪恶的行为， Dia berkata dosa itu seperti sesosok mayat. 他说像个尸体一样。 Dan kemudian ketika seorang berdosa, manusia yang hidup ini diperhadapkan dengan mayat, dempet mukanya, jentuh hidung dan mulutnya, diikat dan gak bisa terlepas. 罪恶就如同那个尸体，把它放在人的面前，站在他的前面，然后把它绑一起。 Mungkin jam-jam pertama baunya masih baik. 前几个小时他的闻还好， Tapi bayangkan kalau sudah terjadi berhari-hari pembusukan itu, aroma yang tercium, bukankah merusak seluruh tubuh yang masih hidup? 我们想想，如果好几天了，已经很多天了，不是给那个活的体腐败吗？ Sebabnya saudara kemudian Paulus berkata, celaka aku. Siapa yang bisa nolong saya dari tubuh hidup yang penuh dengan dosa ini? 然后保罗也说，糟糕了，谁能够拯救我？ Saya nggak bisa, saya tidak mampu membebaskan diri saya dari hidup yang penuh dengan dosa ini. 我自己没办法拯救我自己。 Tapi Paulus berkata, syukur kepada Allah. Dia mengasihani saya, dia mengampuni saya, berkorban bagi saya, bahkan pada saat saya masih menjadi musuhnya. 感谢神，他原谅我，他拯救我，在我还是他的敌人的时候。 Maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dibenarkan, kita adalah bukan lagi menjadi budak dosa. 在我们已经被拯救的人，我们已经不再是奴役了。 Karena saudara dan saya hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya diberikan kemampuan untuk menolak dosa. 兄弟姐妹们，我们已经是被相信神救主的人，我们已经被拯救了，我们有拒绝行恶的能力。 Kita bukan lagi orang-orang yang hanya kecenderungan hatinya melakukan yang jahat, tapi Tuhan sudah memberikan kemampuan supaya saudara dan saya bisa menolak yang jahat itu. 我们已经不再是我们无法拒绝行恶的人，我们给了新的生命，已经可以了，选择做善的事情。
Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. 因为圣灵在我们里面。 Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada iblis ketika dicobai? Tuhan Yesus berkata, "Nyalah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku." 那就是主耶稣基督给魔鬼说的时候，就是走开，我一 Saudara, kebangkitan Kristus memberikan sebuah pengharapan bahwa saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. 神的复活已经给了我们拯救，我们不再罪恶所捆绑的人了。 Tapi kita adalah orang-orang yang menang atas dosa. 我们已经战胜了罪恶， Maka saudara jangan lagi arahkan hatimu, dirimu kepada dosa. 不要再面向罪恶了。 Jangan lagi memberi dirimu kepada hawa nafsu dunia ini, tetapi berlirah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Allah. 不要再给我们被罪恶所奴隶了，交给神我们的生活。 Karena tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh. 这是我们是神的儿女的见证，我们的生活是被神所带领。 Mau saudara hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus? 兄弟姐妹要被圣灵带领吗？ Tinggalkan dosa, hidup tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. 远离罪恶，活在圣灵里面。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Saudara ambil waktu sejenak saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我们一起拿时间来思考默祷。 Adakah dosa-dosa yang masih mengikatmu? 我们有被罪所捆绑吗？ Yang belum engkau selesaikan di hadapan Tuhan. 还没有在主前解决的， Mungkin itu menjadi dosa favorit yang terus-menerus engkau ulangi dalam hidupmu. 可能是那个我们常犯的罪恶。 Saat ini saya mau mengatakan, 所以 Tuhan memberikan kemampuan kepadamu. 今天我要说，神给我们能力了， Jangan biarkan dirimu diperbudak oleh dosa. 不要被罪恶所捆绑了， Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. 让你的生活被圣灵带领。 Silakan saudara mengambil waktu saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我们一起祷告。 Tolong kami untuk hidup menuruti pimpinan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. 神帮助我们活在你里面， Agar kami menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di dalam dosa. 所以是让我们可以活在公正里面。 Kami berani berperang melawan dosa. 我们勇敢战胜罪恶。 Kami mohon Tuhan menolong dan memampukan kami. 我们求圣灵，神带领我们。 Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 感谢主，我们祷告，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。